Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Buka yang Jawi dulu ya. Muka surat 7 tu maka berhadap. Radhiyallahu ankum ila an qala, maka berhadap di sini aqabatut taubah ya. Aqabah at-taubah. Sebelum tu saya suka nak utarakan dulu supaya tuan-tuan nampak perjalanan ni. Semua kitab nak kena baca sebab semua kitab dia bagi gambaran ataupun dia bagi gambaran untuk nak mengesan ataupun untuk nak tunjukkan flow perjalanan setiap manusia, setiap hamba. Dia ada flow dia. Setiap hamba, maksud hamba dekat sini ialah orang yang nak menuju kepada Allah. Dia ada flow dia. Jadi yang macam kitab Sirul Asrar yang pagi tadi kita tengok tu, itu adalah flow bila orang tu dah serius. Bila orang tu dah serius, dia masuk dan dia ambil segala zikir tu, dia ambil segala bai'ah, dia ambil segala perjanjian kerohanian tu. Itu permainan dia, gelanggang dia dekat Sirul Asrar. Hanya saja Sirul Asrar dia buka sikit je flow untuk orang yang baru nak masuk, iaitu ketika dia kata bila orang tu dapat ketukan, dia nak masuk, sampailah bila dia taubat dan dia masuk dalam tarekat tu, dia dapat tiful ma'ani. Itu saja. Lebih pada tu semua dah permainan dan gelanggang untuk yang serius saja. Tu yang dalam Sirul Asrar tu. Okay, cuma Imam Ghazali dekat sini terlebih umum. Imam Ghazali dalam baik Ihya ataupun dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali memang perkataan dia orang umum pun boleh masuk, orang yang serius pun boleh masuk. Memang satu Ihya tu ulama cakap orang rendah faham cara rendah, orang tinggi faham cara tinggi. Ihya tu memang boleh masuk-masukkan. Dekat situ nak tunjukkan karomah Imam Ghazali memang luar biasa dan senang je digunakan. Umur dia yang pendek, karangan dia ringkas, tak perlu karang darjah 1 ilmu darjah 1, darjah 2 ilmu darjah 2, tak perlu. Dia karang satu ilmu darjah 1 dapat faham, PhD pun dapat faham. Okey, sekarang dia masuk, dia kata Aqabatut Taubah ya. Saya baca yang Arab sekejap. Ni memang kena kelar kampus sikit lah tuan-tuan ya, tapi macam ni dah cara belajar dah. Kejap buka Arab, kejap buka Rumi. Kejap buka Arab, kejap buka Jawi. Okey, Aqabatut Taubah ya. فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا، والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، والقهر للنفس ya. فالنفس dia kata فأما النفس فأشدها. Dia kata adapun nafsu itu adalah yang terlebih susah untuk nak dilawan daripada semua yang tadi tu. Daripada dunia, daripada apa tadi? Syaitan, dan juga daripada betul lah, daripada dunia, daripada syaitan dan daripada nafsu. Sekejap ya. Satu lagi ni, jauh daripada manusia. Yang pertama jauh daripada dunia, jauh daripada manusia, lepas tu lawan syaitan, kemudian mengerasi hawa nafsu. Dia kata dalam empat-empat ni, lawan dunia senang, lawan makhluk senang, jauh daripada makhluk senang, kemudian mengisytihar perang dengan syaitan senang. Yang susah ialah mengerasi hawa nafsu. Mengerasi hawa nafsu tu susah. Idh la yumkinuhu at-tajarrud anha wala an yaqharuha atas sikit. Fayahtaja ila mahalata itu. Situ. Aqabatut Taubah ya. Masih bagi tahu. Kena bagi tahu tuan-tuan, jangan diam je. Nasib baik bagi tahu. Sekarang ni alhamdulillah lah ramai yang dah bagi tahu. Dulu pernah saya baca dekat Sungai Serai. Yang tu dah dibaca dah, tapi saya baca sekali lagi, semua diam. Sampai saya balik bawah rumah saya kata, itu dah baca dah bang, dia kata baca sekali lagi, dia kata. Okey. Aqabatut Taubah ya. Fa hataj la mahalata ila qati'ha. Dia kata maka yang berhajat oleh ia la mahalata tu maksudnya tak dapat tidak lah, la mahalata tu. La mahalata ila qati'iha, maka yang berhajat kepada dia hal keadaan tak dapat tidak untuk memutuskan, liyasila ila ma huwal maksud, supaya sampai oleh ia itu kepada barang yang bermula barang itu adalah maksud. Minha,
daripada taubat tadi. Taubat tadi maksud apa? Maksud dia sebenarnya Allah lah, bukan maksud dia untuk nak tunjuk dekat orang kan. Jadi maksud dia ialah Allah. Fa ya'khudhu min dhalika bi iqamati taubah, maka hendaklah yang mengambil oleh ia pada yang demikian itu, bi iqamati taubah, dengan mendirikan taubat, bi huquqiha, dengan segala hak-haknya, wa syara'itiha, dengan segala syarat-syaratnya, ila syara'itiha, boleh cakap syarat, boleh cakap dia punya apa ni, dia punya apa, dia punya rukun lah ya, dia punya rukun dia. Ila an yaqta'aha, kepada barang yang memutuskannya. Falamma an hasalat at-taubah, maka tatkala bahawa telah hasillah oleh taubah as-sadiqah, taubat yang sempurna, yang benar. Taubat yang sempurna yang benar kaitkan dengan yang kita bagi tadi, iaitu bukan, iaitu tifal ma'ani. Kita bagi tadi tu yang surah-surah betul, tapi pada masalah tifal ma'ani. Wa faragha min hadhil aqabah, maka telah selesailah ia daripada ini aqabah. Hanna ilal ibadah, maka cenderung ia kepada ibadah. Liya akhudha fiha, supaya dia mengambil nasib padanya. Fanadar fa idza haulahu, kemudian telah melihat oleh ia. Fa idza, tiba-tiba, haulahul awaiq, tiba-tiba ada penghalang. Kan dia dah taubat tadi kan, lepas tu dia mengasah taubat dia dengan ibadah. Tiba-tiba ada awaiq, ada penghalang. Muhdiqah, yang merosakkan, bihi, kullu wahidin minha, tiap-tiap satu daripadanya. Ya'uquhu amma qasada, dia akan menghalang daripada apa yang dia qasadkan, minal ibadah, daripada ibadah dia tadi. Bidarbin minat ta'wik, dengan satu jalan daripada jalan yang minat ta'wik, daripada jalan yang menghalangkan. Fata'ammal fa idza hiya arba'atun, maka fata'ammal, maka hendaklah engkau ta'ammul, perhati halus. Fata'ammal, maka hendaklah engkau ta'ammul, perhati halus. Fa idza hiya arba'atun, perkara yang menghalang tadi tu iaitu 4 perkara. Yang pertama ad-dunya, yang kedua wal khalqu, makhluk, yang ketiga wasyaitan, yang keempat wan nafs. Okey, kita masuk kat Jawi. Okey, dekat Jawi dia kata maka berhadap di sini aqabah taubah, maka berkehendak ia tiada mustahil. Tiada mustahil tu maksudnya la mahalata, tiada, tak dapat tidak sepatutnya tadi ya. Yang ni tak dapat tidak kepada memutuskan supaya sampai kepada barang maksud daripadanya. Maka mengambil ia yang demikian dengan mendirikan taubah yang sadiqah di dalam hukuknya. Hukuk tu maksudnya hak-haknya, yakni rukunnya dan syaratnya, hingga diputuskan akan dia. Dekat sini kita tak cerita panjang pada masalah taubat, sebab taubat nak kena tahu, sebab ni cerita perjalanan dah. Kita tak cakap taubat tu apa, satu-satu lagi tak cakap lagi. Jadi nak kena ingatkan, kalau kita ada, kalau dosa dengan orang, kalau dosa dengan Allah senang, sebab taubat. Tapi kalau dosa dengan orang, kita kalau tercuri barang orang, terambil barang orang, perlu pulang, tu jadi payah sikit. Jadi kalau kita tak ada harta nak pulang, kita kena buat baik dulu dengan dia sampai hati dia lembut, lepas tu baru cakap dekat dia, saya minta halal. Jadi kalaulah orang tu tengah marah, jangan minta halal lagi. Okey, jadi kalau kita nak minta halal, kita curi barang orang, kita nak minta halal, buat baik dulu dengan orang tu. Itu tarekat dia, tu cara dia. Jangan tuan-tuan baru belajar, terus rasa nak patah balik ni, lepas tu tuan-tuan jumpa dia terus cakap nak minta maaf. Yang itu memang susah nak dapat. Jadi buat baik dulu dengan dia, mungkin makan masa tahun, makan tahun lah, makan tahun buat baik dulu, lepas tu baru cakap minta halal. Macam tu, sebab aku nak bayar, aku memang tak mampu, kata minta halal. Macam tu cara dia lah. Okey, yang tu kita dah tak nak sebut lagi sebab cerita tu panjang, nanti bab taubat dah lari daripada kita punya maksud nak cerita tentang flow nak pergi ni. Boleh dapat? Okey. Rukunnya dan syaratnya hingga diputuskan akan dia. Jadi taubat sadiqah ya. Manakala tatkala hasillah baginya taubat yang sadiqah dan selesailah ia daripada aqabahnya, rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Jadi bila selesai dia pada taubat tadi tu, dia nak menuju kepada Allah, maka sekarang dah sampai perasaan dia nak menuju kepada ibadah. Ini semua orang lalu tuan-tuan boleh masuk dalam perihal diri masing-masing.
Semua orang masuk. Saya nak cerita sikit ni sebenarnya kejap lagi. Sebab saya takut tuan-tuan pun kena. Sebab benda ni saya dah nampak dah kena pada seseorang. Saya tak nak tuan-tuan kena lah. Sebenarnya kalaulah orang dapatkan suasana yang ada pada tuan-tuan ni, saya sebenarnya kadang-kadang saya nak tunjuk tau macam mana, macam tuan-tuan ke sebenarnya kan, macam ramailah juga yang bagi tahu saya tentang anak masing-masing kan. Tapi saya tengok selepas saya cakap 1 2 3 cara je, tuan-tuan semua dapat buat. Semua dapat, tak ada seorang pun terkecuali. Biasalah kalau anak tu ada nakal-nakal sikit tu biasalah. Tapi nak cakapnya bila tuan-tuan buat tu, benda tu ada hasil. Jangan putus asa je. Buat benda tu akan ada hasil. Tapi kadang-kadang perkara ni macam tuan-tuan, orang ni kadang-kadang jauh tapi sebabkan nasihat tu dia rasa berharga, jadi dia buat. Tapi kadang-kadang orang dekat sangat tapi nasihat tu dia rasa tak berharga, memang tak buat. Jadi saya kadang-kadang sekadar boleh tengok je lah. Nak nasihat pun tak boleh cakap banyak-banyak je kan. Tak boleh pula nanti kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang saya sedih sebab saya nak cerita kat sini supaya tuan-tuan besok jangan bila tuan-tuan, sebab benda ni ada dalam semua rumah orang. Benda yang akan merosakkan ni akan ada dalam semua rumah orang. Dia dekat situ lah, dekat nafsu tadi tu. Kan dia ada 4 perkara tadi kan. Dunia, makhluk, syaitan dengan nafsu kan. Nafsu tu salah satu daripadanya ialah sayang sangat dekat anak. Sayang sangat dekat anak, sayang sangat dekat bini, sayang sangat dekat cucu. Ini semua merosakkan. Jadi sayang tu kena pada pihak wajib. Kena sayang pada diri sendiri, kena sayang pada isteri. Tak boleh, saya nak sufi, saya tak boleh sayang isteri saya. Itu salah, tu juga haram juga. Jadi kita kena sayang isteri, ada cara dia. Saya nak sufi, saya kena buang anak-anak sebab dalam Quran cakap anak-anak apa? Fitnah kan? Tak, anak-anak kena sayang juga. Tapi ada cara dia. Saya sayang pada cucu, saya begini. Cucu tu kena sayang juga tapi ada had dia. Bukannya bila sufi buang cucu, buang anak, buang isteri, bukan. Tapi kena ikut cara agama tu macam mana yang disuruh sayang dan macam mana yang dikatakan tak boleh sayang. Perkara ni besok kita akan kalah bila umur dah lanjut. Kalau sekarang tak tune, umur lanjut kalah. Percayalah saya cakap. Sebab bila umur dah lanjut, kita dah tak ada darah lagi. Darah kita tu nak marah tak larat dah. Bila tak larat, biasanya kita akan hanyut sebab suasana keliling. Sebab tu waktu muda tu kena tune kuat. Jangan sampai anak-anak boleh jangan sampai anak-anak tu boleh tune kita pula. Jadi waktu muda tu kena tune kuat. Jadi bila kita dah tua besok, waktu tu kita tetap pendirian. Sebab satu dah Allah cakap tu betul lah tuan-tuan. Allah cakap tu betul dah. Percayalah saya cakap. Sekarang kita jadi tua, kita kuat sekarang kan. Kita 40 50 kita kuat lagi. Besok kalau kita dah sampai umur dah tak kuat, terbalik dah. Bukan kita dah tiung keluarga. Yang tiung keluarga kita tu besok anak kita. Anak kita tu macam mana kita ajar dia? Kalau tuan-tuan tak sempat tune dia akan tune tuan-tuan pakai tuning dia. Sebab waktu tu tuan-tuan dah tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan dah lemah dah. Nampak tak? Itu sebabnya saya nak cakap kat sini kena hati-hati. Sebab tu saya kata, itulah saya sebenarnya kadang sedih. Sebenarnya yang saya bawa bukan saya bawa, dan tuning ni bukan tuning saya. Ni tuning Nabi je. Cuma kita hanya ikut, kita iadah aja. Kita ulang balik. Keterperincian tu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh ulama-ulama waris Nabi. Nabi cakap secara umum, Nabi utitum jawami' al-kalim. Nabi itu dibawakan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim ni Nabi cakap sikit je tapi maksud dia luas. Jadi siapa nak perincikan, jawapan dia ulama. Nabi cakap sikit je tapi Nabi tak cakap pun, Nabi cakap sikit je tapi semua orang bacaan tajwid dia betul. Siapa yang memperincikan? Ulama-ulama qiraat, keluarkan tajwid, keluarkan izhar, keluarkan ikhfa, keluarkan iqlab, semua. Nabi tak pernah cakap pun pasal izhar, Nabi tak pernah cakap pasal iqlab, Nabi tak pernah cakap pun. Tapi ulama perincikan. Begitu juga pada masalah tasawuf, pada masalah flow, nak kena tipu dengan syaitan, nak kena tipu dengan makhluk, nak kena tipu dengan anak sendiri, ni semua Nabi cakap secara umum. Sebab Al-Quran dah cakap, mengatakan kehidupan tu adalah tipu daya. La'ibun, permainan je. Hidup ni permainan je. Lahwun, tipu daya, kemudian watafakhurun, berbangga-bangga dengan ada anak. Ini berlaku ni tuan-tuan. Siapa yang jadi atuk, ni jadi berlaku. Cuba masuk dalam hati masing-masing. Siapa yang jadi atuk, bila dapat cucu, dia lain rasa dia. Allah cakap dah sebelum tuan-tuan kena, sebelum kita kena. Wa tafakhurun, rasa berbangga ada cucu. Kalau tak ada cucu rasa bodoh sangat. Rasa macam ada macam itulah. Itu yang dipaksa anak dikahwin tu. Kahwinlah. Nampak tak? Bila dapat wa tafakhurun, Allah cakap dia bangga sangat ada anak, dia bangga sangat ada menantu, bangga sangat ada cucu. Mula ada anak lu. Ada anak, ada menantu, ada cucu. Kesudahannya mana bawa benda tu? Benda tu bawa dia ke mana? Sebab itulah Allah dah cakap betul dah, Nabi cakap betul, yang memperincikan para ulama. Sebab kat situ orang tak nampak. Sebab itulah saya kata hidup ni sebenarnya tak susah. Satu saya pernah bercakap pada tuan-tuan, saya rasa umur saya 20 tahun. Sebab saya punya usaha daripada 20 tahun sampai sekarang sama.
Saya sampai saya rasa umur saya masih 20 tahun. Sebab ketika 20 tahun dulu, macam mana saya keras dulu, macam itulah saya keras sekarang. Rasanya macam 20 tahun yang berlalu tu, kan dulu 20 tahun, ni dah 20 tahun berlalu. 20 tahun yang berlalu tu macam baru 2 hari. Cuma waktu nak lalu 20 tahun dulu, rasalah perit dia. Rasa juga perit dia sebab dibuang sana dibuang sini kan. Tapi setelah tu alhamdulillah. Cuma kita kena ni tuan-tuan, kena benda tu jangan lemau. Jangan lemau. Sebab itulah perlunya ni tuan-tuan. Sebab itulah perlukan talian rantai emas ni, pertalian emas ni perlu. Sebab benda ni yang menyebabkan kita rasa panas. Bukan panas, kita rasa sentiasa tak lemau dah, tak masuk angin. Okay, boleh Daniel? Engkau mana berhenti kan tadi? Okey, jadi selepas dia nak taubat tadi tu, rindulah dia nak kerjakan ibadat. Sebab dia sekarang ni sebenarnya yang dia cari apa? Waktu dia taubat tu yang dia cari ialah Allah kan. Jadi oleh kerana dia nak Allah, dia perlu mencuri perhatian Allah. Allah tak akan pandang kita, melainkan kita yang nak menyerahkan diri kepada dia. Jadi sebab tu kita terpaksa cari. Itu yang malam-malam bangun, ya Allah pandanglah aku. Besok pagi pun bangun, ya Allah pandanglah aku. Besok bila kita buat kerja, ya Allah ni aku buat kerja ni walaupun rupa dunia, tapi sebenarnya untuk kau, pandanglah aku. Aku makan ni, ya Allah bukan makan kosong ni, aku makan ni sebab nak tegak tulang belakang, pandanglah aku. Nampak tak? Jadi lepas dia nak buat benda tu, tiba-tiba datang pula dunia. Tengok dia kata tak larat pula nak baca. Mana tadi? Selesai daripada Aqabah, rindu ia kepada mengerjakan ibadah, supaya mengambil ia di dalamnya maka menilik ia mengambil ia di dalamnya, maksudnya mengambil faedah daripada ibadah tadi tu, dan menilik ia, maka tiba-tiba datang. Tiba-tiba kelilingnya beberapa awaid, yakni yang menegahkan dia. Dia halang buat tadi. Kan dia sekarang kerja dia, bila dia buat apa-apa pun, ya Allah pandanglah aku. Nampak tak? Dia sibuk sekarang ni Tuhan je dia sibuk. Okey, sekarang tiba-tiba datang benda menegahkan yang mengeliling dengan dia, dengan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang hendak mengqasadkan daripada ibadah, dengan bagai-bagai, itu bukan bagi, dengan bagai-bagai daripada ibadah yang menegahkan. Okey, dia kata waktu dia dah mula menuju pada Allah tu, tiba-tiba datang awak ini yang benda menegahkan, dan menilik ia, maka tiba-tiba ia empat perkara, iaitu pertama dunia, dan kedua makhluk, dan ketiga syaitan, dan keempat nafsu. Okey, saya tak ambil ikut aturan dia, saya bagi contoh makhluk dulu. Bila kita katalah tadi kita buat kerja kerana Allah, tiba-tiba datang kawan, dia kata kau ni mengarut ke dulu, dia kata. Kan kau kenapa sekarang poyo pula ni, aku nampak kau poyo pula. Jadi kita pun kat situ dah goyang sikit. Nampak tak? Lepas tu pula bila kita dah katalah kita sekarang ni jemaah kita ada yang buat ni. Tapi saya tengok dia lepas. Saya sebenarnya waktu dia buat tu saya takut dia jatuh, tapi dia lepaslah dengan pertolongan Allah, dia lepas. Dia kerja dia pakai tender-tender ni. Dia lepas tu dia pernah rujuklah pada saya. Cuma saya bagi jawapan yang ringkas, saya tak bagi jawapan yang apa. Kenapa ni? Oh, ada komen. Ada komen tu biar je lah dia. Kita jawab nanti. Okey. Jadi kerja dia kan pakai tender-tender ni. Jadi dia kata macam mana Syekh, dia kata tender macam ni ada yang nampak kotor, ada yang begini. Jadi saya cakap saya tu tak direct sangat, tapi saya tengok dia buat sendiri, dia rasa dia mampu dan dia lepas. Okey, yang saya nak sebut kat sini, bila dia dah nampak apa yang dia nak buat, bila dia dah nampak apa yang tujuan dia ialah Allah kan. Jadi kerja dia dulu, dia nampak dekat sini ada tender yang macam tak berapa bersih. Dekat sini tender ni macam tak ada cerita sangat pasal tak ada kotor sangat. Macam itulah cerita dia. Jadi dia pun cerita dengan saya, dia tinggalkan tender tu. Jadi saya kata, puan macam mana, okey ke? Saya kata. Lepas tu dia kata insya-Allah, dia kata. Kemudian bila dah berjalan saya tengok nampak okey. Sampai sekarang pun saya tengok dia macam okey lah. Okey, jadi nak sebut bila dia dapat benda ni, itulah dunia tu malam. Ketika dia buang tender tu,
nanti dunia tu cakap, macam mana kau nak hidup ni? Nanti dunia tu cakap, macam mana kau nak bayar ni? Nanti dunia tu akan cakap. Syaitan pun akan nak hasut lah. Jadi perkara yang Imam Ghazali cakap ni sebenarnya kena dekat semua orang. Tak kira lah orang tu menuntut ilmu ke, menuntut ilmu ada cara lain, dunia lain pula. Kalau menuntut ilmu, nanti syaitan tu cakap, macam mana kau nak makan? Takkan kau nak makan pasir? Sama je benda dunia je. Jadi kalau macam tadi, sama juga, macam mana kau nak makan, macam mana kau nak bayar? Kau dah buang tender ni, nampak tak? Jadi menuntut ilmu sama, macam mana kau nak makan? Kau tak kerja, kau ngaji pondok je. Jadi benda tu tahu. Okay, sekarang sini saya gambarkan dulu sebelum masuk dia punya cerita dia. Okey. Jadi dia kata 4 perkara. Pertama dunia, dan keduanya makhluk, dan ketiganya syaitan, dan keempatnya nafsu. Maka berkehendak tak dapat tidak daripadanya kepada yang menolakkan. Maka tak dapat tidak, mesti ada benda yang menolakkan 4 yang datang tadi tu. Akan segala menegahkan dia ini dan menghilangkan dia, dan jikalau tak dapat ia, dan jikalau tiada dapat ia mendatangkan kelepasan dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah, maka menghadapkan di sini oleh aqabah awaik namanya. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan 4 perkara. Pertama, sunyi daripada dunia. Cara nak putuskan dia, tadi kan dunia datang kan, jadi sunyi daripada dunia, dan yakni tinggalkan dunia tadi tu. Ini kena hati-hati faham tuan-tuan ya. Ini macam yang saya dah sebut pagi tadi. Bila sultan tu nak tinggalkan dunia, macam mana cara ditinggalkan? Boleh nampak tak? Faham tak? Jangan terbalik pula nanti. Tinggalkan akan dia, dan keduanya asing daripada makhluk. Yang ni kena khalwat, kena suluk. Dan ketiga, melawan berperang serta syaitan ataupun isytihar perang dengan syaitan. Yang ni kena sabitkan dalam hati, sebab kita tahu dekat Quran sebut tapi kita tak sabitkan. Jadi kena pastikan benda tu sabit sampai kita berperasaan memang macam mana kita bermusuh. Saya tak tahu tuan-tuan pernah bergaduh tak? Saya tak tahu lah, mungkin siapa yang pernah gaduh lah. Mungkin kadang-kadang gaduh ni tak semua orang gaduh kan. Okey. Jadi kalau kena pukul ni, kita rasa macam mana perasaan kita? Kita kan rasa macam kalau jumpa ni memang kita punya perasaan nak berperang tu kan. Sekarang ni kita dengan syaitan, kita ada ilmu tu, tapi perasaan tu nak kena pasak. Ilmu memang syaitan jahat, kita nak perang ya, tapi perasaan je tak kita perang dengan dia. Kita kadang-kadang yang boleh jadi macam tu sebab apa? Bila kita dah kena pukul. Maksudnya bila syaitan dah jatuhkan kita dalam maksiat, waktu tu baru rasa macam geram kan. Geram. Kenapa aku rasa jatuh? Kau nak kena kau ni. Macam tu lah. Jadi cara dia ialah kena pasak perasaan tu nak gaduh dengan syaitan. Itu dia kata isytihar perang dengan syaitan. Benda ni perlu diperincikan tuan-tuan. Sebab kalau tak perincikan nanti ingat, syaitan, kita bermusuh dengan syaitan. Semua orang pun rasa musuh dengan syaitan. Tapi semua orang pun mengetahui musuh dengan syaitan, tapi mereka tak rasa. Jadi suatu perasaan ni perlu dia ajar. Kalau Syekh Ahmad Kiftaro, orang nak ambil bai'ah, dia cakap pernah tak bercinta? Kalau pernah bercinta baru boleh ambil bai'ah. Sebab bai'ah tu percintaan. Jadi kalau tak ada pernah bercinta, tak boleh ambil bai'ah. Jadi nak cakapnya ulama memang merincikan benda ni, supaya bila orang tu buat satu perkara, benda tu jadi. Bila dia perang dengan syaitan, perang betul. Bukannya perang yang macam sekadar, ya betul Quran cakap perang, kita pun perang. Bukan macam tu. Okey, berperang serta syaitan, dan keempat melawan serta nafsu. Maksudnya melawan hawa nafsu. Maka adapun nafsu, kita baca yang Jawi dulu, lepas tu kita pergi ke Arab. Maka adapun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Dia kata dekat sini sebenarnya maksud dia, satu kita baca yang tadi tu Kemudian bagi tubuh itu hati dan nafsu pula. Hati dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuh. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh, seperti yang sudah tersebut di dalam kalam ulama. Tiap-tiap tetap dengan hati tubuh, dan ialah tempat ma'ani yang batinah, dan dinamakan dia demikian itu nafsu. Yang ni syarah oleh Syekh Daud sendiri, bukan yang dalam ni. Jadi dekat sini dia sebut, dia kata nafsu tu dia kata berada dalam tubuh. Dia kata mana tadi? Dia tu nafsu tu dia kata atas rupa tubuh. Nafsu tu atas rupa tubuh. Maksudnya rupa kita macam ni lah nafsu tu juga. Okey, dia kata dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi-tepi tubuh itu dan anggotanya. Kemudian bagi tubuh itu ada hati dan nafsu pula hati.
dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuh. Maksudnya, siapa yang semayang tu? Okey, jadi nafsu tu tubuh. Jadi nafsu tu kan ada kepala, sama macam tubuh ada kepala. Boleh faham? Nafsu ada tangan, tubuh ada tangan. Nafsu tu tubuh ada hati, nafsu tu ada hati. Nafsu tu hati bagi hati nafsu. Nafsu ada kepala, jasad ada kepala. Jasad ada hati, jantung tu. Nafsu pun ada jantung. Nafsu tu dalam jantung nafsu. Dalam jantung maknawi. Nampak tak? Nampak ke? Jawapan dia ialah nafsu tu dekat latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfal khafi, latifatul nafsun natiqah, latifatul kulli jasad. Itulah dia. Saya seronok saya rasa sebab dapat link dengan pagi tadi punya. Nasib baik ialah Allah aturkan. Ni bukan kita yang atur kan. Tapi Allah yang aturkan kena dia punya bab dia tu. Jadi tuan-tuan mungkin dapat link. Dapat ke link? Jadi maksudnya hati tu dia maknawi. Satu dia kata dekat sini maknawi. Dia bukan benda yang jasad. Kita berhenti sekejap memberi laluan azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ialah tempat ma'ani yang batinah, dan dinamakan yang demikian itu nafsu. Jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Dan ialah tempat ma'ani yang batinah, dan dinamakan yang demikian itu nafsu. Maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati manusia, dan terkadang dinamakan dia pada istilah roh pula. Jadi nama banyak. Nanti roh pula kita akan masuk perbahasan dalam Syairul Salikin pula nanti, kitab lain pula. Dalam Syairul Salikin pula nanti roh tu ada cerita pula. Roh tu, adakah roh tu itu roh? Dan bukan, adakah roh dengan akal tu berbeza, ataupun roh dengan akal tu sama. Jadi bila dikatakan dia tu roh, bila dikatakan dia tu akal, dia benda sama je, tapi dekat mana dinamakan dia roh, dekat mana dinamakan dia akal. Nanti lagi akan datang dalam kitab. Slow-slow tuan-tuan, slow-slow. Okey, sekarang sebab itulah tuan-tuan sebenarnya lah bagi orang yang betul-betul nak nampak Tuhan, maksud saya bagi betul-betul yang nak rasa bertuhan, ya Allah, maksudnya rasa macam macam ni lah tuan-tuan, macam anak yang dijaga oleh bapak dia. Bila nak jadi apa-apa, bapak dia tolong selamatkan kan. Ataupun kita sekarang ni, macam mana anak tu rasa selamatnya duduk dengan ayah, macam mana hamba tu rasa selamatnya duduk dengan Tuhan. Jadi bila dia masuk ke dalam perasaan ni, barulah dia lagi sangat rasa halusnya perbuatan tu Tuhan. Halus sangat. Roh tu halus, akal tu halus. Lepas tu benda yang berlaku tu Allah bagi benda tu sangat halus. Benda tu kita perlu, benda tu kita tak perlu. Macam nafsu lah. Kalau macam dunia dengan syaitan, buang je terus tak apa kan. Nafsu buang terus jadi bodoh terus. Nafsu kalau buang terus, bodoh terus. Ambil terus, jadi jahat terus pula. Jadi sekarang macam mana? Jawapan dia kena ambil tengah-tengah. Bila nak ambil tengah-tengah kan agak-agak payah. Kena ambil sikit, kena buang sikit. Kena ambil sikit kan jadi payah. Jadi orang yang dapat mengawal tu, dia akan dapat merasakan kehalusan kurniaan Allah. Bila dia dapat rasa, tu yang dia dapat rasa harga bertuhan. Dia akan dapat rasa harga bertuhan. Dia akan dapat rasa harga bertuhan. Okey, sekarang dia kata namanya roh pula. Dan adapun nafsu itu terlebih sangat daripada sekaliannya. Kerana terlebih sangat daripada sekaliannya, maksudnya terlebih sangat daripada sekalian yang tiga tadi tu, makhluk, dunia dengan syaitan tadi. Dia terlebih sangat, maksudnya dia susah. Terlebih sangat daripada sekaliannya kerana tiada dapat mensucikan dia, yakni membuangkan dia sekali-kali. Dan tiada pula boleh diasingkan dia. Ni macam saya sebut tadi. Tiada boleh diasingkan dia dan tiada dapat dikerasi akan dia sekali-kali. Dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan kerana kenderaannya dan pegawainya. Dan tiada dapat ditomakkan pula ia pada muafakat akan dia atas barang yang dikosot hamba daripada ibadah, dan dihadapkan atasnya kerana
ia diperangaikan atas lawan kebajikan, sebab perangai dia memang jahat, seperti hawa dan ikutannya. Okey, sekarang masuk kita dekat ni tadi dekat Arab tadi. Sekejap dekat Arab tadi penting kat mana ke? فإذا هي أربعة دنيا والقلب والشيطان والنفس. Faida hiya dia kata okey. Faida hiya arba'atun, maka benda yang menghalang kita itu empat perkara, ad-dunya wal khalqu wasyaitan wan nafsu. Dia kata dunia, yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Fahataja la mahalata ila daf'i hadhil awaiq, maka berhajatlah seorang hamba tu, telah berhajatlah oleh seorang hamba tu, la mahalata, tak dapat tidak, ila daf'i hadhil awaiq, kepada menghalang, kepada menolakkan segala penghalang-penghalang ni, penghalang dia nak sampai kepada Allah. Wa izahatiha, dan menghapuskan dia. Izahah tu maksudnya menghapuskan. Tahu izahah macam mana? Izahah tu macam ada air sirap dekat dalam pinggan, tuan-tuan tuang air, itu izahah. Faham tak? Kalau izalatun najis, izalat ada tai awang, tuan-tuan buang, itu tai. Izahah macam air sirap, tuan-tuan tuang air. Kalau tai awang tuang air kan lambat pergi dia, kena ambil berus dulu, kita macam tu kan, itu izalat, izalatun najis. Izahah ada air sirap, tuan-tuan tuang air, itu izahah. Mana tu ni? Izahatiha anhu wa illa fala ya'ti lahu muraduhu minal ibadah. Dia kata mestilah dia tak dapat tidak, mesti nak buangkan, tolak segala penghalang ni dan cuci dia. Wa illa fala ya'ti, jikalau dia tak buat benda ni, maka tak akan datang murad dia. Murad dia sekarang apa? Kan dia kan dah taubat tadi, kan dia murad dia ialah Allah kan. Kalau dia tak buang benda tu, dia tak akan dapat Tuhan. Dia tak akan dapat. Pakailah serban besar bakul sekalipun, tak akan dapat. Kena buang tu dulu, kosongkan, baru jalan, baru duduk di bawah tempat angguru. Dia kata minal ibadah, daripada menghambakan diri kepada Allah. Maksud saya terjemah macam tu ya. Ibadah tu daripada menghamba diri kepada Allah. Sebab kalau tuan-tuan nampak ibadah, nanti tuan-tuan akan jadi seperti orang awam. Orang awam banyak ibadah dia tuan-tuan, tapi kosong. Banyak aja sembahyang malam tapi kosong, tak berperasaan. Jadi sebab itulah maksud ibadah itulah menghamba diri. Kalau menghamba diri, walaupun buat kerja dunia, menghamba diri itu lain rasa dia daripada orang buat ibadah. Orang buat ibadah, orang sembahyang, tapi harapannya ke dunia ataupun dia lalai. Jadi beza tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok muka ayah-ayah dengan muka mak-mak lain. Mak-mak pergi kuliah duha, sembahyang banyak, sembahyang duha, sembahyang apa, tapi muka tetap ada bawah sikit. Ayah-ayah buat apa? Ayah-ayah pergi kerja, kena maki, kena apa semua. Lepas tu kehidupan sempit, lepas tu kena buang kerja, lepas tu macam-macam. Semua tu dilalu untuk apa? Jawapan dia untuk penuhkan perut bini dia kan. Yang dia buat tadi tu amal apa tu? Amal dunia, betul tak? Amal dunia. Tapi muka tu lain. Sebab apa? Sebabnya dia buat tadi tu perit untuk Allah. Yang perempuan tadi tu, yang isteri tadi tu, kalau ni cakap ni kalau kosong lah. Maksudnya kalau kosong dia pun beramal sebab dia belajar daripada hadis kata sembahyang begini-begini, dia pun sembahyang, tapi tak ada apa-apa pun. Nampak tak beza dia? Jadi kadang-kadang rupa tu rupa dunia, tapi sebenarnya tak, dia tengok hati tu kat mana. Kalau hati tu nak untuk Allah, yang dunia tadi tu ke Allah perginya. Kalau hati tu nak ke dunia, yang agama tadi serban besar bakul pun ke dunia perginya. Nampak di situ? Okay. Tapi ini tak adalah saya ngata-ngata apa, bukanlah saya ngata orang perempuan kita, tak adalah. Cuma nak cakapnya benda tu harus berlaku. Tapi kebanyakan pun macam tu. Sebab tu saya pesan jemaah kita ni, bila kita jangan pijak jangan pijak suami. Memanglah suami tu tak ada datang kuliah, tak ada apa semua, tapi kalau kita datang kuliah tadi. Kita datang kuliah tadi tujuan kita apa? Kan kita nak Allah kan. Kita ambil tarekat tujuan apa? Tujuan ni kan Allah. Ini kalau kita ambil tarekat, lepas tu zikir 70,000, 140,000 sampai suami pun tidur seorang, lepas tu sarapan dia pun tak siap, baju dia pun tak setrika, itu ambil tarekat dapat neraka. Orang ambil tarekat nak dapat syurga. Jadi satu lah nak kena tengoklah situ. Satu saya ajarkan macam tu. Sebab apa? Kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya dah jumpa dah banyak jemaah luar yang aktif sana, aktif sini. Perempuan dia lah. Oh, suami dia memang dia bijak je. Dia rasa suami dia tak pandai, apa semua tak pandai, dia memang dia bijak je. Sebab dia rasa dah tu. Dan kadang-kadang pula, baru ni, bukan baru ni lah, beberapa bulan yang lalu, barulah juga beberapa bulan yang lalu ni,
Saya jumpa ni makcik yang dekat Taufiqiyah. Taufiqiyah itu. Taufiqiyah kan? Surau Taufiqiyah. Taufiqiyah tu dia cerita dengan saya, dia kata kami ni, dia kata dulu pernah jemput ustazah-ustazah ngajar. Ustazah tu sendiri ngajar, dia ngajar macam ni. Dia kata suami saya tu, saya yang tune dia. Ustazah tu yang ngajar macam tu. Sebab itulah budak-budak perempuan, sebab itulah yang makcik-makcik yang pergi kuliah di luar ni jadi jahat. Jahat dengan suami dia. Sebab tuner tu jahat. Tuner tu pun ustazah tu pun dia mainkan, dia lah ustazah agaknya, dah popular. Suami dia pun duduk bawah kaki dia agaknya. Itu sebabnya saya kata kena jaga benda ni sebentar. Saya kan perkara ni pernah dijawab oleh Abu Bakar Masyhur tempoh hari dekat masjid apa? Masjid Sultan apa ni? Sultan Azhar Shah. Sultan masjid ni, Masjid Selangor. Masjid Besar Selangor. Orang tanya dia apa hukum orang perempuan apa? Orang perempuan jadi ngajar dekat media ni kan. Abu Bakar dia buka pembukaan jawapan dia. Aku tahu dia kata ashab apa? Alamat media ni apa bahasa Arab? Alam je lah ashabul tengoklah contoh lebih kurang. Dia kata aku tahu lah orang-orang media ni, dia kata mesti tak suka dengan jawapan aku, dia kata. Sebab dia kata tak ada satu contoh pun daripada agama kita perempuan ngajar lelaki-lelaki, tak ada. Perempuan ngajar kat depan tasadur kan. Tasadur kat depan ngajar. Jadi kalau masuk dalam TV itu bukan daripada jalan agama kita tadi. Jadi nak cakapnya kadang-kadang kalau kita cakap benda tu marah orang. Tapi nak cakapnya kadang-kadang bila kita dah ke depan, itu yang suami kita pijak. Benda ni perlu ada tuner yang patah balik, tuan. Perlu tuner patah balik. Satulah saya selalu cakap, marilah ramai-ramai mengajar, tuan-tuan. Saya boleh ngajar sini je, katakan saya pergi Taufiqiyah je. Satu surau je terima saya. Banyak surau lagi yang bersepah-sepah yang perlu tuan-tuan masuk. Sebenarnya. Kalau tidak, habis orang perempuan dia. Saya dengar tu sedih sebenarnya dengar. Okey, jadi macam itulah ya. Jadi fokus dia punya, jadi kita ni dapat perhatian Allah atau tidak dekat sini. Ke mana kita buat? Ke mana? Yang kita ngajar, duduk atas kursi ngajar ni sebenarnya ke mana? Kalau kita kerja kita tukang kebun je. Tukang kebun tu ke mana sebenarnya tujuan kita? Benda tu akan membawa kita sama ada kepada Allah ataupun kepada syaitan. Jadi itulah yang Nabi selalu sebut tu. Yang Nabi selalu sebut tu ialah hati tu kan. Hati tu. Kat mana kan berhenti ni? Okey. Fala ya'ti lahu muraduhu minal ibadah fastaqbalathu ha huna. Maka sekarang dia pun berhadap kepada aqabatul awaiq. Bila dia nak menuju kepada Allah tu, sekarang dia terpaksa cari jalan. Cari jalan tu satu, dia kata dia terpaksa berhadapan dengan dia nak cari jalan untuk melepasi aqabah ni, aqabatul awaiq. Fa yahtaj ila qati'iha, maka dia berhajat kepada memutuskan dia bi arba'atin, dengan 4 perkara pula. Dia kata at-tajarrud, betul gitu? Bi arba'ati umurin, dia kata dengan 4 perkara. At-tajarrud anid dunya, dia mesti menjauhi dunia. Ini seperti yang saya sebut pagi tadi ya. Apa benda yang boleh menarik kita? Mungkin saya kata tadi macam masalah Sultan tu suka pergi showroom tu bila dia tengok dia berahi kan. Kurangkan showroom tu supaya kurang berahi. Contohnya bila kita ada kawan-kawan kita ni, katakan kita masa kita cukup semua, makan anak bini semua cukup, tapi kita suka mancing. Kurangkan at-tajarrud anid dunya. Kurangkan kita punya kawan dengan, kurangkan pada masalah mancing tu. Ataupun jangan pergi showroom joran. Kalau pergi showroom joran, kejap lagi kita pun Abu Ghasia lah, Shimano lah, semua kita tengok tu makin, kan dia kan setiap kan dia ada apa update dia kan, joran-joran dia. Jadi kita pun jadi gila nanti. Jadi kurangkan supaya kurangkan gila tadi itulah. Ini saya cakap ni pada masalah asal dulu ya, bukan pada masalah keputusan. Sebab keputusan bergantung kepada setiap orang. Maksud saya, kadang-kadang memang ada orang dia kena saya bagi contoh ayah saya lah. Ayah saya ni dia main burung tekuku. Dia berkawan dengan satu orang tu ialah orang hakikat punya, tak semayang punya. Jadi ayah saya ni dia menjadikan alat perhubungan dia dalam perburungan tadi tu buat apa? Buat racik satu. Tak tahu racik tahu racik? Racik ni penangkap kaki burung tu. Racik, lepas tu dia buat ikat kaki burung tu. Ikat kaki burung tu saya tengok ayah saya dulu pernah cakap, dia kata tak ada siapa boleh buat macam dia buat. Jadi saya pun pernah tengok dekat kedai yang Cina buat, memang tak sama. Ayah saya punya buat halus. Sebab kita tak pakai mesin. Jadi sebab tu benda tu memang boleh jual, memang boleh jadi apa?
memang boleh jadi duit lah, boleh jadi duit. Jadi bila kita master bila kita hebat dalam lingkungan tu, memungkinkan untuk kita berdakwah orang dalam tu. Boleh faham tak? Jadi dekat sini ni cerita lain pula lah. Jadi maksudnya dekat sini, kalaulah orang tu jenis yang boleh menterbalikkan dunia tu kepada akhirat, dia kenalah masuk situ. Maksudnya dia mungkin kena pergi beli joran tu, kena show off. Tengok aku yang paling atas daripada korang. Faham ke tak faham? Bila dia dah show off, orang semua akan ikut dia kan. Dia terbalikkan benda tu. Siapa yang buat benda ni? Imam Ghazali. Imam Ghazali kan ketika datang fitnah akidah kan. Datang fitnah akidah. Imam Ghazali kan masuk dalam fitnah akidah tu, datang melalui ni tau, melalui Mu'tazilah punya fahaman Yunani. Fahaman ilmu ni kan, ilmu kalam kan. Ketika terbalik agama kita tu kan. Ketika terbalik agama kita, Imam Ghazali masuk ilmu tu. Bukannya dia kata jangan belajar tu. Betul lah, itu salah satu daripada caranya. Untuk orang awam jangan belajar kan. Tapi dia masuk. Dia belajar ilmu tu. Lepas tu dia keluarkan kitab. Dia cakap keluarkan kitab tu menceritakan keagungan ilmu kalam. Terus semua yang sesat-sesat sanjung Imam Ghazali waktu tu. Lepas tu Imam Ghazali keluar lagi satu kitab, Kecelakaan Ilmu Kalam. Terus orang yang sanjung tadi tu ikut juga. Jadi maksudnya terbalik daripada sesat tadi jadi baik. Jadi nak cakap ini orang yang dia masuk dalam tu dia show off. Aku lagi alim. Nampak tak? Jadi show off dekat sini perlu ke tak perlu? Maksiat ke tak maksiat? Tak maksiat. Satu saya kata tasawuf ni perlu teliti. Perlu teliti. Dia bukannya bila jangan sombong-sombong kita tak, ada tempat kena sombong. Ada tempat memang haram sombong. Ada tempat kena show off macam sultan tadi. Ada tempat tak boleh show off. Jadi dia perlu kepada kematangan. Tasawuf ni kematangan tuan-tuan. Tasawuf ni kematangan. Jadi dia bukan jadi orang bodoh dan bukan jadi orang dunia. Kalau jadi orang dunia, orang langsung tak ada tasawuf. Ataupun orang yang bodoh tasawuf semata-mata sampai dia tak tahu syariat ni kendaki apa, dia akan jadi bodoh. Jadi samalah macam ni tadi. Saya kata bila tajarrud anil dunia, dijauh daripada dunia. Yang ni saya cakap pada masalah asal. Asalnya tajarrud anil dunia. Melainkan kalau dia ada kekuatan, dia kena masuklah dunia. Sebab tu ada juga pesanan ulama kata ikut apa guru cakap, jangan ikut apa guru buat. Guru cakap jauh daripada dunia. Tapi kalau tengok guru tu sendiri yang pergi, katalah guru tu cakap kau jangan campur dengan orang-orang dadah ni, tapi tengok dia pula yang campur. Dia makan-makan dengan orang dadah tu, dia apa campur tu. Yang itu jangan ikut dia. Sebab dia ada kerja dia. Kita ada kerja kita. Melainkan kalau kita tu dia dah nampak mutamakin, kuat betul, barulah nanti disuruh. Jadi nak sebutnya, itulah dikatakan ikut apa guru cakap, jangan ikut apa guru buat. Sebab kadang-kadang guru tu dia ada tugas dia. Contohnya macam yang boleh saya cakap lagi, iaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan dia ngajar orang. Lepas tu Sunan Kalijaga dia pergi mana? Kan dia pergi disco. Panggung wayang lah sebenarnya kan. Zaman dulu takkan, tapi tu disco lah tu. Tempat panggung wayang tu tempat perempuan bertonggek-tonggek, tempat perempuan, tempat minum arak, tempat apa? Panggung wayang pula, apa nama dia? Wayang kulit. Wayang kulit tu kan. Wayang kulit tu. Kalau dekat kita dulu wayang kulit ada. Sebelum layar perak apa nama bang? Layar perak tu wayang kulit bukan kan? Layar perak tu apa Apa cik? Bangsawan layar perak tu bangsawan. Kalau yang bawah punya, kalau orang kampung punya? Kalau orang kampung wayang kulit. Tapi tak tahulah kalau kita punya zaman dekat negara kita ni macam mana. Tapi nak cakapnya wayang kulit yang Sunan Kalijaga pergi tu, tempat tu tempat orang minum arak, tempat orang judi, tempat perempuan gelek-gelek, macam tu semua. Dia pergi. Sedangkan benda tu boleh tak kita pergi kalau daripada sudut syariat? Jawapan dia tak boleh, sebab kaki kita ni akan ditanya, ke mana kaki kau pergi? Dia pula nanti akan cakap aku dah pergi sini. Nanti kalau akhirat besok, dia akan cakap aku pergi sini. Kalau salah kerja kita buat dekat dalam tu, dia akan cakap dia kata aku bawa dia pergi, dia yang suruh aku bawa pergi sini, aku bawa dia dah pergi sini. Besok kita akan kena dia sebab kaki kita tadi tu. Jadi nak sebutnya, tapi Sunan Kalijaga pergi sana, dia terbalikkan orang tu. Daripada orang tu tak ikut agama Islam, orang Jawa ketika Hindu dulu kan. Jadi dia pun buat wayang kulit tu, ada pula buka kitab. Wayang kulit tu buka kitab. Jadi orang Hindu tu tengok wayang kulit buka kitab apa ni. Jadi cari cerita, cari perjalanan-perjalanan yang ada buka kitab. Rupanya kitab tu Quran. Kesudahannya masuk orang Islam. Itu kalau murid-murid biasa pergi, jangan pergi. Memang terbalik kejap lagi. Kalau tak, walaupun memang dia tak jadi Hindu, tapi kesudahan kejap lagi kan jatuh arak ke, jatuh judi ke, jatuh zina ke, jatuh apa nanti. Jadi satu nak buat benda tu kena kuat. Jadi samalah dengan benda-benda yang kita cakap tadi tu pada masalah dunia tadi tu lah.
Jadi at-tajarrud anid dunia ya. Boleh ke lagi ni? Aduh. Saya yang tak boleh ni rasanya. At-tajarrud anid dunia ya. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu yang apa yang dekat Nur Iman kat mana berhenti kan? Perasan tak? Yang dekat Nur Iman perasan tak? Tak dia orang tak ada sebab suluk semua. Kalau muka surat 10 memang tak boleh habis. Saya sebab yang ni dah baca dekat itu tapi tuan-tuan suluk, jadi benda ni sangat penting, sebab tu saya nak kena ulang balik. Mungkin minggu depan kena baca balik. Sebab supaya tuan-tuan nampak dia punya flow tu, sebab flow ni semua kena. Tak kisah kita duduk dekat mana. Kita siapa pun kita orang alim ke, kita orang dunia ke, kita sultan ke, kita rakyat ke, kita orang kaya ke, kita orang miskin, flow ni sama je. Sama benda ni. Jadi kalau kena tengoklah. Kalau kita orang alim, dunia kita jenis apa? Kalau kita sultan, dunia kita jenis apa? Kalau kita bisnes, dunia kita jenis apa? Kalau kita laki, dunia kita jenis apa? Kalau perempuan, dunia kita jenis apa? Tu semua dia sama tu. Dia punya flow tu sama, kerosakan itu. Okey, sekejap ya. At-tajarrud 'anil dunya wa tafarrud 'anil khalqi. Yang ni yang kita buat ya. Wa tafarrud 'anil khalqi, jauh daripada manusia. Yang ni yang saya takut sebenarnya. Saya takut murid-murid saya yang salah faham ni, dia kejap lagi kan dia jauh daripada kawan-kawan seguru dia. Tu yang saya tak nak tu, sebab dia tengok kat sini at-tafarrud 'anil khalqi, jauh daripada apa? Jauh daripada manusia. Jadi cara dia jauh pada, sebab apa jauh pada manusia? Sebab bila banyak dengan manusia, nanti banyak cadangan-cadangan tu akan memberi akan memberi cadangan lah, akan memberi cadangan pula dekat otak kita. Dia bagi cadangan, jadi otak kita pun akan berbisik-bisik, boleh tak kita ikut cadangan orang tu tadi. Jadi bertambahlah dunia kita dan bertambahlah kita punya kerunsingan kita. Jadi kalau nak kurangkan tu semua, baru boleh tumpu kepada Allah. Tafarrud 'anil khalqi wal muharabati ma'a syaitan, dan berperang dengan syaitan. Yang ni alhamdulillahirabbil alamin, yang ni saya tak payah sebut dah dia, sebab tadi dah sebut kan. Yang ni saya tak sebut dah. Jadi ingatkan tu cara berperang tadi tu. Maksudnya dia tak akan dapat berperang melainkan dia kena rasa perang tu. Ataupun kalau tuan-tuan nak tambah sikit lagi, cuba ingat balik kisah yang ada dalam Fatwa Hadithiyah tu. Ketika Iblis jumpa Allah, kan dia cakap bagi aku lesen lah, lebih kurang cakap moden dia kata bagi aku lesen. Allah pun cakap qulubuhum masakinun lak, kan dia kata kan, qulubuhum masakinun lak. Lepas tu apa dia cakap Iblis? Jahat Iblis ni. Allah dah bagi hati, dia cakap apa? Zidni. Cakap dia pun kau hajar. Saya dengar tu kan geram sampai sekarang, geram maksudnya. Dia kata zidni, dia kata tambahi aku. Sebab apa sebenarnya dia minta sampai macam tu? Sebab dia bengang sangat, dia dendam sangat dengan Nabi Adam tu. Dia dendam dia tu tak habis-habis. Dia dengan Nabi Adam tu. Jadi dia kata zidni, tambahi aku, dia kata. Allah bagi dia hati, Allah bagi dia darah, Allah bagi dia korin terus. Jadi bila lahir kita ada korin kan, yang booster untuk kita buat jahat. Semua Allah dah bagi dah. Jadi nak cakapnya, kalau tuan-tuan tengok cara dia khiwar dengan Allah, lepas tu apa yang dia minta untuk nak rosakkan kita, dia memang celaka. Memang jahat orang dia. Memanglah dia alim dan kita memang tak mampu nak lawan dia, tapi yang boleh lawan dia siapa? Allah, Tuhan kita kan. Tu kita kena minta dekat Allah. Jadi pengetahuan kita tentang jahatnya dia tu perlu ada. Baru tuan-tuan boleh rasa, oi, ni memang aku kena musuh dia ni. Dan dia benci dengan kita daripada Nabi Adam sampai dia kata la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan rosakkan semua zuriat dia melainkan sikit. Dia cakap semua zuriat melainkan sikit sebab dia tahu yang sedikit tu daripada nabi-nabi, daripada wali-wali yang dia tak boleh buat apa-apa. Tapi yang lain tu memang dia nak celakakan. Jadi bila tuan-tuan tahu cerita tu, macam mana? Boleh tak keluarkan dalam hati perasaan tu nak bermusuh dengan dia? Sebab tu dia kata muharabat syaitan. Jadi itulah kita minta kepada Allah supaya Allah hadirkan perasaan tu kat kita. Wal qahr lin nafsi, dan mengerasi nafsu. Fa amman nafsu, maka adapun nafsu pula, fa ashadduha, nafsu itulah yang paling susah sekali nak lawan. Sebab idh la yumkinuhu at-tajarrud anha, sebab nafsu ni dia tak boleh tanggalkan terus. Macam dunia tadi boleh buang terus kan. Macam tajarrud ni, macam nafsu dia tak boleh tajarrud terus daripada kita. Kalau tajarrud terus, makan pun tak suka,
Tak nak makan bodoh-bodoh terus lapar, kuku kering, mati terus. Jadi nafsu nak kena ada, barulah nak makan baked bean ke apa, steak apa nak cari steak ke apa, barulah ada sikit nak makan. Kan orang kadang-kadang kan, saya cerita ni sebab saya sebenarnya saya tak suka makan baked bean ni, tapi mungkin agaknya dalam hati tu dah mula rasa macam badan tu mungkin rasa perlu kacang tu, kita pun mencari. Kadang-kadang kita rasa, oh saya dah minum, saya dah makan, tak rasa pun nak minum air. Tapi bila sampai waktu, rasa macam nak minum air, nampak tak? Jadi nak cakapnya, kalau tak ada nafsu, makan je lah, minum tak ada. Makan, minum tak ada. Bila makan, minum tak ada, kesudahan jadi apa? Penyakit juga. Ataupun minum je, makan tak ada. Ataupun nak makan satu je, oh saya nak makan sayur je. Nasi apa daging tak ada, apa tak ada, kesudahannya penyakit juga. Ataupun makan daging je, sayur tak ada, apa, kesudahannya penyakit juga. Jadi nafsu tu nak kena ada. Satu kadang-kadang dia dah terasa, oh macam nak kena cari sayur ni, nampak tak? Jadi nafsu tu memang nak kena ada. Satu dia kata nafsu ni paling susah sebab id la yumkinuhu at-tajarrud anha, sebab tak boleh cabut dia daripada kita. Wala an yaqharaha bimarratin wa yaqma'uha kasyaitan, dan juga nafsu tu tak boleh dikerasi kepada dia sekali keras terus macam syaitan tadi sekali keras, sebab kita dah isytihar perang dengan dia kan. Nafsu tadi tak boleh, sebab dia bila kita nak perang dia perang, tapi kan kita nak pakai dia kejap lagi kan menjadi macam payah. Kalau syaitan tahu dah dia memang sesat, memang kafir, memang kita buang tu kan. Jadi nafsu ni kita nak buang dia, nak lawan dia, tapi kejap lagi bila kita nak makan perlu nafsu. Kan macam tu. Satu dia kata tak boleh nak putuskan dia dengan sekali. Idh hiya matiyah, sebab dia tu tempat jalan. Wal alat, sebab nafsu tu ialah alat. Wala matma', tetapi dia bukan tempat tamak. Tempat tamak ni tempat kita nak letakkan ketamakan perasaan kita kat situ. Aidan, juga akan sebagai juga fi muwafaqatiha, pada nak muafakat dengan nafsu tadi tu, ala ma yaqsiduhu, atas barang yang mengqasadkan akannya, al-abdu, atas barang yang mengqasadkan akannya oleh hamba. Sebab hamba dia nak kepada Allah, nafsu dia nak benda lain. Minal ibadah, daripada segala penghambaan diri, wal iqbali alaiha, dan nak menghadap kepada Allah. Pandanglah aku ya Allah, terimalah, pandanglah usaha aku ni. Nafsu dia tak nak benda tu. Idh hiya majbulatun, sebab dia tu ditarikkan akan dia, ala diddil khair, dia tu ditarik ni maksudnya dia tu kerja dia menarik kepada diddil khair. Did tu maksudnya lawan. Kalau kita kata putih, did dia hitam. Kalau hitam, did dia putih. Jadi diddil khair, lawan. Bahasa Melayu apa did? Lawan saya kan? Lawan lah saya. Lawan bagi kebajikan. Kallahwi, sebab nafsu ni lawan kebajikan, dia punya sifat dia kallahwi, seperti lupa-lupa, lalai je lah. Saya sebenarnya banyak nak cerita ni sebenarnya ni, sebab saya takut tuan-tuan jatuh. Saya kalau saya tak dapatkan selamatkan seseorang, saya tak naklah langsung tak selamatkan. Jadi kalau lah saya tak dapat selamatkan siapa yang saya nak tu, saya nak selamatkanlah tuan-tuan. Saya pesan ni sebab yang pertama, tuan-tuan pun ada yang dah tua-tua dah. Pakcik Ramli, Pakcik Izzah, Abang Azri, semua dah ada cucu dah. Saya tak tahulah tuan-tuan punya abang Syah. Cuma saya tak tahulah tuan-tuan dengan percakapan saya ni, tuan-tuan boleh ke tak boleh selamat ke tak boleh selamat. Sebab saya pun tak tahu sejauh mana penerimaan tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan pegang saya cakap ni dan tuan-tuan ikut flow, insya-Allah tuan-tuan jadi. Tapi kalau tuan-tuan rasa kadang-kadang tuan-tuan mengecapi kesedapan di luar daripada flow yang saya cakap tu, tuan-tuan susah nak jadi. Jadi kalaulah dapat, jadilah contoh. Maksudnya akan jadi contoh, terciptalah contoh. Tapi kalau tak jadi, maksudnya tak adalah contoh. Yang muda-muda saya rasa boleh jadi. Sebab daripada muda tuan-tuan dah pegang benda ni, kan tuan-tuan kan tak ada anak lagi kan, tak ada menantu lagi kan. Jadi senang nak, tuan-tuan dah nampak tipu daya tu nak datang, jadi senang. Yang kita yang dah siapa yang dah ada menantu ni payah sikit, sebab waktu dia datang tuan-tuan tak nampak flow ni. Tipu daya syaitan nak bagi tu, tuan-tuan tak nampak. Jadi bila dah ada, jadi payah sikit. Cuma usaha kena buat, doa kena buat. Jangan doa je usaha tak buat. Melainkan kalau tuan-tuan nak usaha tu dah rasa sampai macam nak tegur pun dah sakit jantung kan, jantung pun dah letih, tak payah dah tegur. Saya ni 40 pun nak tegur selalu cek dulu darah.
Itu apa? Check dulu. Saya kadang-kadang saya ada nak tegur budak-budak ni yang tapi malam saya tengok dulu. Boleh tegur ke tak? Kalau tak boleh aku biar je lah budak-budak ni. Kadang tak larat nak tegur. Bila saya tegur tu kejap lagi, tengah hari saya terus tak boleh bawa kereta. Tegur tu kan pakai perasaan. Kita sayang orang kan. Sayang pun naikkan darah. Marah pun naikkan darah. Kalau kita terlalu cinta dengan orang pun darah naik juga. Jadi tu kadang-kadang saya kata saya biar je lah. Tapi itulah saya katakan, sebelum kita sampai kepada peringkat tu, maksudnya sebelum kita sampai sakit, didik anak tu. Besok bila dah tua, anak tu dah keras, tak ada guna dah. Waktu kecil kita tak nak didik, besok dia dah besar, dia dah pijak-pijak kita, waktu tu kita sakit darah. Sakit darah pula apa? Darah tinggi sebab lain pula. Bukan sebab kita tak nak marah dia, darah tinggi sebab kita kena pijak pula. Jadi macam anakku Sazali. Jadi jangan macam tu. Sebenarnya itulah kena buka balik tu cerita anakku Sazali tu. Okey, jadi dikatakan lahwi seperti dia tu berlalai-lalai, wattiba'iha lahu, dan mengikut nafsu tu baginya, fahataja izan, maka telah berhajatlah oleh ia murid tadi tu ataupun hamba tadi tu yang nak menuju pada Allah, idzan, pada ketika itu, ila an yaljamuha, kepada dia berhajat kepada yaljamuha, dia melijam ni memukul lah, bilijamit taqwa, dia kena pukul nafsu dia tadi tu dengan lijam taqwa. Kalau kita pakai dekat zikir sebelah tu apa? Itulah kita pukul dengan zikir. Kita pukul dengan deras. Kan dalam kaifiat tu dia kata apa? Pukul dengan deras. Itulah dia sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau masuk tarekat, baca kitab tasawuf, nampak semua. Tapi kalau tak masuk tarekat, apalah dia cakap pasal pukul-pukul ni semua kan? Mana nak nampak? Sebab dalam tarekat tu, tasawuf ni bila dipegang oleh ulama sufi macam Imam Ghazali, kan dia perincikan satu-satu ni kan. Yang sebelum ni Nabi cakap, Quran cakap secara umum je, anak, isteri, dunia, kelalaian, permainan kan, umum je. Kemudian ulama tafsilkan bawa perincian. Tarekat lebih perinci lagi daripada tafsil ni. Sebab itulah tarekat tu sebenarnya perlu. Sama macam fikih Nabi cakap daripada hadis tak ada tafsil. Ulama tafsilkan jadi apa? Jadi hukum. Jadi hukum tu maksud saya yang ini haram jelas dia cakap. Tak ada pun dia cakap jangan buat. Kalau Nabi cakap jangan buat je. Lepas tu yang benda haram Nabi cakap macam mana? Nabi cakap benda ni akan disambar api neraka. Nabi tak cakap haram. Sekarang disambar api neraka tu haram ke makruh ke apa? Faham tak? Jadi terpaksa ulama sini cakap kalau Nabi cakap macam ni maksud dia haram. Kalau Nabi cakap macam ni maksud dia makruh. Ulama kena perincikan. Lepas tu macam mana lagi nak tahu perinci dia? Jawapan dia mazhab. Bila masuk mazhab lagi perinci daripada yang kita dah tahu tadi halal haram kan. Baru kita nampak pula macam mana jadi haram ni, macam mana jadi halal. Oh, rupa-rupanya kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi halal. Boleh pula tadi haram boleh jadi halal pula. Jadi sebab apa dapat perincian. Perincian mana? Mazhab. Jadi sebab itulah sama je fikih dengan tasawuf, dia perlu ada satu induk, dia perlu ada satu tafsil dan dia perlu ada satu usul. Usul tu maksudnya perincian daripada tafsil. Tafsil daripada tafsil tadi tu. Rasanya takat ni je kita semayang. Sampai mana tadi kan? Bila jami taqwa ya. Sekejap boleh sambung lagi tak ni? Litabqa lahu ya. Okey sampai situ ya, litabqa lahu. Bila jami taqwa litabqa lahu. Saya dah tak boleh baca dah kot saya. Tak larat rasanya. Okey, palangkan dekat situ. Terima kasih Abang Syah, ambilkan gambar. Terima kasih banyak. Litabqa lahu. Jadi tak dapat tidak, dia sekarang berhajat ketika tu dengan melijam dia punya apa? Melijam dia punya nafsu dia dengan takwa. Takwa tu ialah takwa tu apa? Bukan apa? Kaedah kita ialah tahqiqut taqwa bil wara' wal istiqamah. Mentahqiqkan takwa tu pakai dua perkara. Wara' dengan istiqamah. Jadi zikir tu kita kena istiqamah. Jangan sejukkan tuan-tuan ya. Zikir tu maksudnya tuan-tuan dah apa mata pelajaran yang dah ambil tu zikir buatkan. Masakkan tuan-tuan, jangan ingat mentang-mentang Syekh bagi mata pelajaran tuan-tuan pun tak pakai dah mata pelajaran bawah tu. Silap sangat. Saya bagi itu bukan sebab hebat. Saya bagi itu sebab saya nak bagi itu saja. Bukan sebab hebat. Jadi ambil bawah tu masakkan tuan-tuan. Masakkan zikir.
70,000 tu satu hari buat 5,000 je, apa susah kan. 5,000 setengah jam duduk. Setengah jam. Habis buat 5,000 tu dalam setengah jam. Jangan cepat-cepat sangat. Buat dulu takat tu. Jadi ambil satu-satu. Lepas tu baru masuk zikir 11 tu. Lepas tu baru masuk nafis isbat. Nafis isbat tu buat selalu. Saya pun tak nak nafis isbat tu buat selalu sebab pakai nafas. Dia tu akan menggelegakkan darah. Jadi jangan tinggalkan nafis isbat tu. Nafis isbat tu buat selalu. Buatlah satu hari 3 nafas pun tak apa. Sebab kalau tak buat langsung tak menggelegak besok. Jadi nafis isbat tu buat. Kalau tak, buatlah setengah jam kalau ada masa. Saya rasa kita takkan ada masa sebab apa? Kita kerja kan. Melainkan kalau tuan-tuan yang freelance tu boleh lah. Jadi nak dapatkan takwa tu ialah al-wara'. Wara' ni jaga daripada perkara yang haram semua, jaga. Pada masalah pergaulan, pada masalah fatwa, pada masalah bercakap. Bercakap pun nak kena wara'. Jangan main cakap, main sukati cakap. Kalau tuan-tuan dapatkan perkataan saya daripada yang pasar-pasar, tuan-tuan ubahkan perkataan tu kepada perkataan formal sebab maruah tu kembali kepada tuan-tuan. Kadang-kadang saya belajar juga cakap yang formal-formal ni sebenarnya daripada Mak Ayah juga. Kemudian daripada Abang Sri, saya tengok cara Abang Sri cakap. Lepas tu daripada Encik Zul. Tapi kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang mudah tu saya buat tu supaya orang awam biasa cakap kan. Bahasa tu saya cakap. Cuma saya nak pesan pada saya nak pesan pada murid-murid ialah melazimkan bahasa yang formal tu mengembalikan maruah tu kepada tuan-tuan. Jadi cakap formal. Cakap formal tu setengah daripada wara'. Cakap formal tu setengah daripada wara' pada percakapan. Jadi wara' pada percakapan, wara' pada makanan, wara' pada minum, wara' pada semua benda. Lepas tu istiqamah. Jadi istiqamah. Kalau dapat wara' pada makanan tadi tu, istiqamah pada wara' pada makanan. Wara' pada percakapan tadi tu pun istiqamah kena wara' kat situ. Lepas tu istiqamah juga pada zikir tadi. Dua benda tu je yang akan mentahqiqkan takwa. Ada benda tu baru dapat lijam. Baru dapat lijam nafs. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita boleh apa? Ni lepas saya baca doa lagi, siapa nak buang air. ففهمنا سليمان وكلا bismillahirrahmanirrahim. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحانه وتعالى كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني الله بالفهم ورزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan ya Allah akan makbulkanlah segala permintaanku yang telah beradat aku mohonkan pada setiap akhir majlisku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.